Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada semua ibu bapa pelajar di Sekolah Kebangsaan Fikrah Nurdin. Saya Cikgu Azuri bin Syarudin, Guru Besar SK Fikrah. Seperti yang saya janjikan dalam WhatsApp kelas, saya akan menyampaikan sedikit taklimat tentang beberapa perkara tentang perubahan yang akan berlaku di Sekolah Kebangsaan Fikrah Nasaruddin. Perkara yang pertama ialah tentang jadual PDPR yang saya lampirkan dalam WhatsApp. Terdapat perubahan yang ketara yang mana perubahannya terdiri daripada jumlah mata pelajaran yang mana sebelum ni hanya 2 mata pelajaran saja kita belajar, tetapi untuk yang jadual PDPR 2.0 ni antara 4 hingga 5 mata pelajaran. Dan juga masa juga berbeza. Kalau sebelum ni sekitar bermula jam 9 sampai jam 11.30 Tetapi untuk yang PDPR 2.0 ni bermula pada 7.45 pagi dan habis pada 1.15 petang. Tentang pelaksanaan jadual ini, sebagai contoh, kalau tuan nampak kadang-kadang ada 4 masa yang sama untuk satu subjek. Dan mungkin 3 masa itu digunakan untuk proses pembelajaran dan juga pelaksanaan kerja yang dibuat oleh murid. Dan satu masa yang ditulis sebagai tutorial itu ialah satu ruang untuk ibu bapa ataupun pelajar untuk mengemukakan soalan atau apa sahaja yang kurang jelas tentang aktiviti yang dibuat. Dan tuan-tuan jangan risaulah walaupun ditulis dalam masa yang lama, tetapi bergantung kepada pelajar ini sendiri. Kalau pelajar ni dapat buat dengan cepat, maka sesuailah dengan skor dan tidaklah membebankan pelajar ni untuk melaksanakan kerja yang diberikan. Cuma saya mengingatkan bahawa kalau pelajar ini mengamalkan sifat suka tangguh, maka bebanan kerja akan bertambah sebab subjek ni banyak. Dan pelaksanaan jadual waktu PDPR ni akan bermula pada hari Isnin minggu depan, iaitu 22 bulan 1. Dan kaedah yang digunakan untuk makluman bersama, oleh kerana PKPD di Fikrah telah pun ditamatkan, jadi memikirkan kepada kekangan yang dihadapi oleh ibu bapa, pagi tadi saya bermesyuarat dan meletakkan bahawa kita akan memudahkan proses yang mula-mula kita pakai dulu, iaitu ibu bapa boleh mengambil modul atau bahan di sekolah. Yang mana yang lepas mana dia bermula hari Selasa depan, ibu bapa boleh mengambil bahan anak-anak di sekolah dalam masa yang seperti mana yang lepas. Hari Isnin kita tak sempat nak buat. Hari Isnin insya-Allah kita akan melaksanakan juga PDPR ini, tetapi berteraskan kepada secara yang seperti mana sebelum ni. Kita menghantar bahan melalui WhatsApp kelas. Tetapi untuk bermula hari Selasa sampailah habis tamat pembukaan sekolah nanti, kita akan membuat proses PDPR ni dengan mengambil modul di sekolah. Jelas tuan-tuan perkara yang seterusnya ialah tentang kalau penggunaan WhatsApp kelas. Untuk malam bersama kita hanya diberikan ruang untuk guru-guru menghantar bahan ataupun menghantar kiriman video. Manakala bahan kerja yang telah siap dilaksanakan oleh murid, hendaklah dihantar secara personal kepada guru yang terlibat. Ini kerana kalau kita lihat bahawa kalau penggunaan penghantaran dan sebagainya di dalam penggunaan WhatsApp yang sama, dia akan menyebabkan banyak perkara yang bermasalah. Antaranya contoh dia nak scroll panjang, kemudian kadang-kadang kita payahlah nak buat apa-apa dan terlalu kadang-kadang kita punya handphone jadi hang. Itu perkara yang pertamalah. Jadi saya harap jadual PDPR 2.0 ni akan dapat dilaksanakan dan sebarang masalah bolehlah personal kepada saya untuk bertanya. Tetapi jadual waktu telah pun saya lampirkan kepada kelas WhatsApp masing-masing. Itu pelaksanaan jadual waktu PDPR 2.0 dan jadual ni akan digunakan untuk pelajar bagi tahun 2 hanya untuk minggu depan saja, sebab 1 bulan Mac sekolah akan bermula untuk kelas pra tahun 1 dan tahun 2. Hanya seminggu saja pakai. Manakala untuk pelajar tahun
3, 4, 5, 6 dia akan pakai mungkin dalam masa 2 minggu. Jelas tuan-tuan itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua ialah tentang pembukaan sekolah. Okey, untuk makluman bersama, sekolah akan dibuka bermula 1 Mac. Okey, bagi pelajar yang berada di pra tahun 1 dan tahun 2. Manakala pada 8 Mac kelas akan dihadiri pula oleh pelajar-pelajar yang seterusnya bermula di tahun 3 sampai tahun 6 ya tuan-tuan Dan apabila pembukaan sekolah dibuat ni, banyaklah isu yang akan dirisaukan oleh ibu bapa antaranya dari segi pandemik COVID-19 Oleh yang demikian, insya-Allah sekolah akan menjaga SOP dengan sebaik yang mungkin dan memastikan bahawa sekolah sentiasa menjaga SOP bagi memastikan keselamatan pelajar-pelajar. Tapi walau bagaimanapun, saya menasihati kepada semua ibu bapa, kalau boleh apabila sekolah ini dibuka, semua pelajar saya harap memakai mask atau pelitup muka masing-masing. Okey. Dan kalau boleh yang ada modal sedikit, mungkin dia boleh pakai dua lah. Pertama pelitup muka, yang kedua face shield tu yang plastik tu, yang macam plastik tu untuk mengelakkan lah. Okey, dan kepada ibu bapa saya mohon atas ketulusan masing-masing untuk memastikan hanya anak yang betul-betul sihat sahaja yang boleh hadir ke sekolah. Manakala anak yang ada gejala ataupun ada masalah, anda tidak perlu hadir ke sekolah. Cuma saya mohon maklumkan kepada pihak sekolah. Dan saya mohon juga kepada ibu bapa untuk mengingatkan anak-anak nanti apabila pembukaan sekolah dimulakan. Saya tahu bahawa pelajar ini sangat-sangat teruja untuk berada di sekolah. Jadi saya mohon ibu bapa tolong ingatkan kepada anak-anak kita ni supaya sentiasa mematuhi SOP. Okey, maknanya kalau nak bersama dengan rakan pun pastikan jarak dan juga face mask sentiasa digunakan. Okey jadi saya harap dengan penjagaan yang dibuat oleh pihak sekolah dan juga di kalangan pelajar itu sendiri dapat mengekang penyebaran COVID-19 ini. Jadi kerjasama di bapa sangat-sangat saya harapkan. Okey, perkara yang ketiga ialah tentang saringan Permata Pintar UKM. Saya telah pun menyalurkan maklumat tentang ujian saringan UKM ni kepada kelas tahun 5 dan tahun 6. Okey. Jadi saya mohon sebab dia ada tarikh dan masa ditetapkan. Jadi saya mohon kepada pelajar yang berminat dan juga berkebolehan untuk menyertai saringan tersebut Saringan ni dikhaskan untuk pelajar tahun 5 dan tahun 6 sahaja. Seandainya tuan-tuan menghadapi sebarang masalah, tuan-tuan boleh menghubungilah bantuan daripada pihak sekolah, iaitu Ustazah Suryani dan juga Ustaz Helmi. Okey. Untuk membantulah tuan-tuan untuk menjalani ataupun mengikuti saringan UKM ni. Okey, saya rasa 3 perkara yang saya nak maklumkan tuan-tuan dan puan-puan, dan seandainya sebarang pertanyaan yang tuan-tuan hadapi, bolehlah kemukakan kepada saya, persona kepada saya untuk saya jawab Saya rasa itu dia daripada saya. Saya mohon supaya 3 perkara ni diambil perhatian dengan sepatutnya, kerana ini untuk membantu pelaksanaan perjalanan sekolah dijalankan dengan baik. Dan saya sekali lagi mohon ampun dan maaf seandainya terdapat kekurangan yang berlaku di sekolah, tetapi saya akan pastikan bahawa sekolah akan sentiasa menjaga SOP dengan sebaik mungkin. Itu dia daripada saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.